Okey, kita boleh mulakan lah. Sementara tunggu yang lain-lain masuk. Okay, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua. Okey, hari ini saya Bakar akan cuba kita buat dalam keadaan santai lah berkenaan dengan saya akan cuba menerangkan berkenaan dengan tugas-tugas inspektor of works dan supervisor lah bos lah. Okey, apa yang kita faham, dia ada different scope kan between IOW and site supervisor. Untuk IOW, dia perlu register dengan Lembaga Jurutera Malaysia. Ini selaras dengan Akta REA, Register of Act 1967 yang mewajibkan semua jurutera IOW pindaan 2015 berdaftar dengan Lembaga Jurutera Malaysia dan ia adalah mandatory dan perlu dipatuhi oleh semua yang berkeinginan untuk bergiat dalam bidang inspection lah, terutamanya dalam bidang-bidang kejuruteraan. Okey, yang supervisor pula ialah part of contractor side, which is they also need to register with CIDB, not with BEM lah. They are not compulsory to them to register with BEM, but for the IOW it's mandatory. Okay. Ini lebih kurang kita punya secara general tugas-tugas dan pendaftaran IOW berbanding supervisor. Supervisor mestilah berdaftar dengan CIDB, IOW wajib berdaftar dengan BEM. Supervisor lebih pada supervision dekat site, yang salah tu supervision, dan IOW lebih pada inspection dan lain-lain tugas. Maknanya lebih kurang saja, cuma lebihnya supervisor ia lebih pada work arrangement berbanding dengan IOW yang lebih pada inspection dengan checking lah. Okey. Apa tu generally tugas IOW ni adalah untuk membuat untuk membuat ataupun untuk bersama dengan supervisor menjalankan kerja-kerja semakan di tapak berdasarkan project quality plan atau inspection test plan yang telah diluluskan oleh pihak pelanggan, yang telah diluluskan oleh pihak pelanggan. Maknanya setiap PQP itu perlu disemak dan dipersetujui oleh perunding, sama ada perunding struktur atau perunding mekanikal apa semua, dia perlu dipersetujui oleh perunding sebelum di-forward pada pihak pelanggan untuk diformaliskan. Sebarang inspection di tapak mestilah menjadikan PQP atau ITP ni sebagai rujukan. Tidak boleh selain daripada itu. Apa yang terkandung dalam PQP itu, borang ke, daily report ke, apa saja, borang, RFI, daily report, request for information, semua perlu dipatuhi. Sekiranya ada keinginan untuk menukarkannya, dia perlu menukarkan secara formal. Dia tak boleh cakap, okey, RE setuju dekat tapak nak tukar, IOW setuju dekat tapak nak tukar, dia tukar macam tu je borang. Tak boleh. So dia kena melalui kontraktor, kena submit kepada perunding kena approve, officialize kan benda tu, bukukan balik. Sebab kalau kita main sembrono, tukarkan borang tu, bila ada audit memang akan bermasalah. Memang akan bermasalah, sama ada RE ataupun IOW ataupun kontraktor, memang akan bermasalah. Sebab itu ada bersalahan dengan apa yang diluluskan, bertentangan. Okey, apa itu tugas-tugas IOW? Tugas-tugas IOW ialah membuat semakan di tapak, tidak lebih daripada itu, berdasarkan drawing yang ada, yang diluluskan, berdasarkan BQ yang diluluskan,
BQ tu dia sepatutnya dia tahu secara random, dia mesti tahu secara random. Kalau dia tidak mengetahui, dia perlu rujuk kepada RE lah. Jadi dia tidak boleh, adakah soalan dia, adakah IOW boleh contohnya membuat penukaran besi di tapak ataupun mengubah selain daripada dipersetujui oleh RE ataupun disetujui oleh konsultan? Jawapannya tidak boleh. Jawapannya tidak boleh. Sebab tugas hakiki IOW cuma membuat semakan di tapak. Sebarang kerja yang melibatkan perubahan atau sebarang perubahan di tapak perlu dimaklumkan kepada jurutera tempatan. Kalau tak ada jurutera tempatan, in case tak ada jurutera tempatan atau RE dalam projek itu, dia perlu maklumkan kepada dia punya superior lah, sama ada SQ ke apa. Dia perlu memaklumkan. Walaupun pertukaran besi mungkin disebabkan oleh masalah apa tu, shortage of material kat site kan, contohnya sebab sekarang kadang-kadang dekat site ni kadang-kadang besi ni tak cukup, kontraktor beli tak cukup, tapi progress nak, jadi nak order baru lambat ataupun dia ada shortage dekat pasaran market, jadi kontraktor mungkin nak guna yang besi saiz 20 ni dan nak tukar pada saiz 16. Lepas tu mungkin dia terus refer pada IOW untuk mudah. Based pada calculation, mungkin IOW yang berpengalaman dia tahu calculate, tapi dia tidak boleh mengubah. Itu bukan kerja IOW. Kerja IOW cuma inspection. Sebarang perubahan mesti diformaliskan ataupun dirujuk kepada RE dan HQ. Contoh, maknanya kita punya bila ada masalah ketidakcukupan material, contohnya besi tadi, jadi IOW perlu nasihatkan kontraktor, okey, besi ni tak ada, so you kena buat request for information RFI, hantar pada RE, minta dia justify boleh ke tidak tukar. Kalau dia kata boleh tukar, so you kena berdasarkan apa yang diarahkan lah. So itu akan direkodkan dan dia akan dimasukkan dalam S-Build nanti selepas kerja-kerja siap dijalankan. So RE pun dia sebab dia untuk small engineering punya matters, RE tak ada isu, dia boleh bantu pihak SQ, kecuali melibatkan major design, so dia akan akan dapatkan nasihat daripada SQ lah. Walaupun RE ubah dekat site, sebarang perubahan perlu disisikan kepada HQ. Dia tak boleh ubah suka-suka hati. Itu dia punya method of work, supaya semua orang alert segala perubahan yang diberi. Sebab dalam construction, dia ada dua items penting yang kita kena faham. Pertama, design works. Kedua, supervision works. Okey, tugas RE IOW cuma untuk supervise apa-apa kerja di tapak. Tugas designer untuk memastikan design dia intact dan mematuhi keperluan kod standard yang direka bentuk. So sekarang ni, kalau macam contoh tadi, ada perubahan besi di tapak ataupun perubahan elemen kecil yang tak dimaklumkan, tiba-tiba ada satu masalah berlaku. Jadi masalah itu disebabkan oleh pertukaran design di tapak. Design secara automatic lapse. Boleh faham perkataan lapse? Design lapse itu bermaksudnya design itu secara automatic tak ada warranty lagi. So benda tu IOW kena pastikan dan RE kena pastikan perubahan di tapak perlu dimaklumkan kepada designer. Sekiranya tidak ada bantahan daripada designer, maknanya ia boleh dijalankan tanpa tak ada masalah. Okey. Okey. In general saya nak share
berkenaan dengan apa yang perlu diinspect oleh IOW, peringkat earthwork, infraworks. Okey. Kalau kita tengok pada infraworks, kita banyak melibatkan kerja-kerja potong tanah dengan kerja-kerja tambakan. Kalau kerja-kerja potong tanah tu, kita kena pastikan level yang kita potong tu adalah level yang mengikut lukisan yang diluluskan. Mengikut lukisan yang diluluskan. Sebab kita akan masukkan dalam SBO. Nombor 2, kita kena slope. Sebarang pemotongan slope, ratio dia tu perlu mengikut apa yang tercatat pada lukisan civil. Lukisan civil. Maksudnya kalau potong slope, kalau slope tu potong bukan slope tambak, kita ratio dia biasanya 1:1 lah, 1:1. So 1:1 tu perlu dipatuhi. Tak boleh kurang, tak boleh lebih. So kalau lebih okeylah, kalau 1:2 maksud saya okeylah. Dia kalau 1:2, tapi kalau 1:9 tak boleh. Ya. So dia minimum dia requirement dia 1:1. So tapi kalau kita buat 1:2 bermasalah pada kontraktor sendirilah, dia akan melibatkan cost, impact dan sebagainya dan juga warranty daripada engineer sendiri. Benda tu paperwork baliklah, menyusahkan semua orang lah. So kalau dia kata specified 1:1, kita mesti sekurang-kurangnya 1:1. Lebih kurang sikit tak ada masalah. 1 point something ke tak ada masalah. Tapi 1:1. Kalau untuk filling 1:2, dan 1:2 tu kita kena perlu patuhi. Okey. Untuk cutting normally tak ada isu lah. Tak ada isu. Yang ada isu kita ni bila kita buat earth filling. Earth filling kita kena compact every 300 mm. Kalau ikut common practice 300 mm lah. Kalau ikut JKR dalam buku dia 225 mm. Setiap layer kita kena compact. Saya dalam hal ni saya lebih tertarik dengan apa tu, kita perlu ada trial compaction. Kadang-kadang kita bekerja dengan masa, kita tak boleh buat satu kesilapan. Jadi kan kita pun katakanlah dalam JKR dia tetapkan 8 pasal. 8 passes untuk setiap compaction kan, dengan vibration kan. So maknanya kita untuk selamat kita buatlah 10 passes. Lepas kita buat 10 passes, kita test. Sekiranya benchmark test untuk kita katalah FDT kita tu normal compaction, kita nak untuk tu dia nak dalam 90% lah dia punya compaction. So kalau kita achieve, kita akan guna tu sebagai baseline. Jadi berapa passes yang kita akan guna tu maknanya sebagai baseline. Yang lain senanglah. Maknanya kita compare kalau 10% achieve, yang lain pun kita apply 10%. So maknanya tidak perlu takut untuk fail. Oh, ni aja salah ni drainage level tu, check ni. Untuk drainage ni bukan drainage saya silap. Lepas untuk drainage level, kita perlu check impact level lah, flow direction, itu standard masa kita buat. Selain daripada types of drain yang kita kena aware, dengan satu lagi yang perlu, yang biasa ada juga berlaku kesilapan, saya pernah jumpa kesilapan dia orang buat terbalik pemasangan longkang. So maknanya longkang yang dia ada setengah longkang, kalau pernah terlibat dekat infra, dia ada satu pendek, satu panjang. Jadi yang ni ada juga kadang-kadang supervisor lama yang dia tak ada basic technical. Dia cuma tahu, oh orang pasang longkang, aku kena pasang longkang. Aku kena siap ikut progres. Tapi dalam masa sama, dia tak tahu apa fungsi dia. So itu kita kena pastikan longkang tu yang apa tu sebelah aliran air tu mestilah pendek, yang sebelah bertentangan dengan aliran air tu mestilah panjang. Sebab bila dia terbalik, maknanya air yang laju dia akan hakis tebing. So kena faham dia punya konsep pemasangan. Kalau terutama di lereng bukit lah, di lereng bukit. Okey. Secara kasarnya saya jelaskan foundation kita boleh bahagikan kepada dua lah. Satu shallow foundation,
foundation yang shallow ni kita lebih maksudkan kepada footing lah, footing, straight footing, uh, dengan rough foundation, itu semua shallow lah. Macam mana kita nak dapatkan aras yang sesuai, itu biasanya telah di dalam drawing dia ada letak lah syarat dia dalam general notes tu, dia nak apa tu 100 kPa ke apa benda ke, dia ada dekat situ. Tapi dalam masa yang sama, untuk achieve 100 kPa ni kita kena buat Macintosh prop lah. Macintosh prop kita kena buat dalam 40 blow. Dia ada table dia lah. 40 blow akan dapat 100 kPa. So dalam masa ini pentingnya IOW untuk memastikan blow itu betul-betul cukup. Kita bimbang kalau IOW just take for granted, tak payahlah tengok orang buat Macintosh prop, bukan benda apa pun, dia main tam macam tu. Itu silap. Sebab Macintosh prop ni dia akan mengesan, dia alat yang paling murah tapi popular digunakan untuk mengetahui keupayaan galas tanah di kawasan tersebut, dan ianya amat sesuai untuk semakan footing apa tu atau yang bersifat kurang daripada 4 meter lah kedalaman. Kalau 4 meter kedalaman boleh juga, tapi tak ekonomik lah. So dalam engineering ni kita satu dari segi design, kita perlu fikir juga, bila design ni melibatkan harga. So maknanya kalau kita boleh buat semua benda, boleh buat dengan duit, semua boleh dengan duit, dengan masa, tapi kita nak benda yang ekonomi, yang tidak orang kata membebankan projek pelanggan lah. So kalau pelanggan ni dia cari orang yang boleh bagi dia cost saving. Kalau nak cari yang bagi dia bebanan harga yang tinggi, dia pun tak mampu kan. So dia akan cari yang ekonomi lah. So maknanya kita sebagai perunding akan menasihatkan dia sebagai ekonomi, dan tugas IOW memastikan benda tu berlaku di tapak. Kalau 40 blow 100 kPa sama dengan 40 blow. So dia kalau JKR punya projek pun dia tak galakkan lebih daripada 60 blow. Yang bersamaan dengan ada berapa kPa, saya pun selalu lupa, lebih kurang dalam 120 macam tu lah lebih kurang. Sebab dia tak galakkan. Kenapa dekat site, kalau soalan kenapa dekat site biasa kita buat sampai 100 blow apa semua kan, ataupun 400 blow dalam standard. Mesti you soal benda tu kan, kenapa kita buat sampai 400 blow? Itu untuk kita tahu saja bahawa tanah tu agak macam mana condition dia. Tapi kita akan design maximum up to 100 blows je. 100 kPa saja. Kita takkan pergi lebih daripada itu. Itu just outside knowledge lah. Okay. Deep foundation piling. Okay, deep foundation piling kita ada dua jenis. Satu kita panggil displacement pile. Nombor dua, non-displacement pile. Apa itu displacement pile? Displacement pile ini macam pile yang boleh bila kita tanam, macam spam pile, RC pile, yang bakau pile, apa semua, ini displacement pile yang boleh tersengit. Bila kita tanam ke sini, dia boleh slanted ke sini, slanted ke sini. So itu ada dipanggil displacement pile. Yang non-displacement pile ni apa benda? Maknanya displacement pile ni adalah pile yang rigid, yang tak boleh, yang kita dah macam bopile, micropile lah, macam tu. Okey. Okey, normally kita guna displacement pile lah, sebab dia murah kan. Jadi kita guna spam pile atau RC pile lagi murah lah. So tugas IOW memastikan kedalaman pile, kalau dia achieve dia punya kedalaman yang diperlukan. Macam mana nak tahu? Okey, macam mana nak tahu? Dia ada 3 jenis reka bentuk untuk piling. Satu adalah
end bearing. Nombor 2 adalah end bearing dengan friction. Nombor 3 adalah friction. Itu just untuk general knowledge. Kalau end bearing ni maknanya dia pile to set lah. Maknanya kita pile tu sampai kita dapat 10 blow ataupun lebih kurang dalam 25 mm bergantung pada engineer punya design. Normally macam tu lah lebih kurang. 10 blows kena 25 mm within dia punya penurunan settlement tu. Maknanya dia akan dapat dia akan set stop line. Kalau macam friction ni dia dah bagi siap-siap berapa dalam je perlu. Macam mana dia orang buat ni? Macam mana dia orang buat ni? Saya bagi tahu secara general. Dia ada borehole log line, base pada borehole log, dia verify ini kedalaman yang nak. Nah, jadi tugas IOW pastikan kedalaman tu dan ataupun grass setting tu ada. Tugas. Okey, nombor 2 pula, untuk pastikan file tu tidak contoh file tu kita ada kedalaman, ada yang panjangnya 9 meter, ada yang 3 meter, ada yang 6 meter, ada yang 12 meter. Okey. Kadang-kadang kontraktor ni dia nak untung lebih sikit lah kan. Bila dia nak untung lebih, so dia tipulah. Kedalaman file, bukan dia katalah 20 meter, tapi yang ditanamnya mungkin 12 meter je. So macam mana kita nak detect? Kalau banyak projek ni, banyak piling ni, katakan 5,000 piling. Kalau satu piling, 2 piling, kita boleh detect lah. So maknanya mesin ada 10, IOW cuma ada 2 orang, mungkin. Macam mana kita nak detect? So kita detect dengan cara file serial number. File serial ni maknanya dia kena tulis. Setiap file number dia kena tulis dekat dekat file record. Okey, dia kena tulis dekat file record. Dia tulis file record, kita ambil DO dia, kita compare. DO ni ada tak filing ni? Serial number. Ada tak? Tak ada. Ada. Sebab file serial number tu dia akan tulis ni 9 meter, file serial number 1 kata, 102A. Dah 8 meter dia 102B. Dia 9 meter yang kedua 192B. Contohlah, dia takkan jadi macam tu, tapi nombor tu, serial number tu dia takkan sama. Dia takkan sama. So daripada situ you boleh tahu sama ada kontraktor betul-betul guna file ataupun dia tak ada file, dia kosong saja. Okey? Okey, itu dekat untuk filing. Lepas siap refiling, maknanya kita akan buat as-built file. Kita akan buat as-built filing. Buat as-built filing, kontraktor akan minta surveyor buat dan endorsed by license surveyor. Dan masa tu RE dengan IOW akan pergi buat inspection dekat tapak lah. Tapi kalau IOW senior, RE boleh lepaskan dia pergi tengok base pada berapa deviation of file based on the as-built. So kalau ikut JKR, dia bagi standard rate. Semua kalau lebih daripada 75 mm, maknanya file tu dah tak berguna lagi. So dia kena disiasat dengan calculation ataupun disiasat ataupun tambah terus. Okay. So normally untuk grouping dia bagi file group dia bagi 75, untuk file single bagi 50. Sebab grouping dia boleh tolong yang lain yang dia katalah 3 file, satu lagi 75. Yang 2 lagi itu mungkin boleh tolong dia. Kan? So kalau kata yang single file, kalau dia lari 50, yang lain tak ada tolong dah, dia satu je. So sekarang ni maknanya dekat situ dia tugas IOW dia kena maklumkan kepada RE, okey, ini file sudah bergerak dalam XYZ punya arah, mana satu lebih daripada tolerance. Kontraktor tidak dibenarkan menjalankan kerja-kerja pemotongan apa dia buat dulu lah. Kerja-kerja Lincoln atau Lincoln lah, kita tak payah pergi lebih lagi lah, kita pergi dekat Lincoln-nya dulu. Sebab lepas Lincoln kita akan buat file cap apa semua kan. Jadi kita nak kontraktor tidak bermasalah bila kata mana
file perlu ditambah. Ataupun pi perlu ditambahlah senang cerita. Kalau case tu critical, pi tu deviated more than tolerance dan tak boleh capture design yang asal, so pi perlu ditambah. Okay, kalau sikit-sikit, kalau grouping, dia boleh, kita boleh besarkan pi cap. Itu kerja engineer, kerja IOW cuma sampaikan sahaja apa yang perlu engineer tahu dan dia akan buat analisa berdasarkan apa yang ada di tapak. Okey. Ya. Okey. Okey. Ini general lah ni. Ini saya bagi general, kemudian saya bagi rincian sikit lah. Okey. Untuk check ground slab depending to the design, suspended or not suspended. Okey. Maknanya dalam piling, kalau dia biasanya kita design suspended dengan non suspended ni, mungkin tuan-tuan tahulah sebab tuan dah pengalaman. Saya assume dah tahu. Suspended adalah ditanggung oleh piling. Non-suspended maknanya slab tu berdiri atas kaki dia sendiri, iaitu dia atas tanah dia. Dengan proper compaction. Okey? Biasanya ini dia buat di kawasan-kawasan yang mengalami tambun lah, tanah tambun. Dia tak nak bagi ada settlement, dia tak nak bagi macam settlement yang disebabkan oleh apron contohnya mengganggu settlement yang disebabkan oleh yang struktur asal, ataupun di bangunan-bangunan yang kita panggilkan bangunan makmal lah kan. So bila kita buat non-suspended slab ni, maknanya bila ada gegaran pada lantai tu, dia tidak melibatkan kerosakan pada kerangka struktur. So maknanya separate, lantai tu gegar, dia turun sendiri je. Jadi dia tak kacau, tak crack pada kerangka utama lah, daripada beam ke slab ke beam ke kolom ke atas tu, dengan bawah dia tak melibatkan. So itu biasanya di makmal pun kita buat jugalah. Okey. Apa lagi tugas IOW selepas kerja-kerja piling dah siap, file cap dah siap, stamp dah siap. Okey, apa lagi kerja dia? Kerja dia adalah untuk buat untuk check DPM, damp-proof membrane, DPM, damp-proof membrane. Kalau dekat lantai kita panggil damp-proof membrane lah. Untuk kita kena pastikan di mana pemasangan yang baik. Dia dalam drawing dia tak mention lah, dia tulis DPM. Kadang-kadang dia tulis DPM bawah hardcore, lepas tu di atas drawing, kadang-kadang atas Lincoln. So kalau dia tak, normally dia takkan stated lah sama ada dekat di bawah hardcore ataupun di bawah link konkret ataupun di atas link konkret. So kalau saya prefer di bawah link sebelum link konkret. Kenapa? Kerana tujuan DPM ni dia nak pastikan aliran air bawah tanah, kita panggil capillary action, untuk naik ke atas dia tahan dengan dengan plastik. Kalau kita buat dekat atas selepas link konkret, boleh, cantik, senang. Tapi biasanya akan berlaku kecacatan semua. Kalau pekerja-pekerja riba tu dia tak senonoh sikit, kita panggil tak senonoh lah kan, dia main riba tu, dia koyak plastik tu. So plastik tu dah tak berfungsi. So dua-dua boleh, tapi kalau buat atas pastikan DPM tu tak koyak. Okey. Maknanya DPM dekat lantai, DPC dekat dinding, untuk mengelakkan air masuk. Okey. Lepas tu apa lagi kerja-kerja IOW? During casting dia kena check slam test dengan witness cube strength test lah. Okey, sebab
Sometimes ni workability, concrete workability. Dekat situ memang maknanya SLAM test ni dia akan follow approve design mix dan try mix yang kita dah buat. Dia tak boleh berbeza. Dia tak boleh berbeza. Senang kita. Okey, apa lagi tugas-tugas dia? Segala magnetik yang melibatkan precast structure yang sampai ke tapak perlu disemak dia punya concrete strength. Concrete strength. Kadang-kadang orang take for granted aku dah ada DO dia, IOW tu dia main senang, ada DO dia sign je. Salah tu. So dalam shop drawing kan dia mention ada cube tensile strength tu berapa, DO dia tak cerita pasal DO kalau dalam shop drawing dia cerita pasal concrete strength tu berapa dengan riba. Okey, bila dia kita pasal concrete strength, dia mesti tulis dia specify FCU dia grade berapa. So kalau kita cuma terima DO, kita sign dia, tak minta kontraktor attach DO tu, bermakna kita tak check betul lah sebenarnya dia. Kita tak check betul. So maknanya kalau ada kesilapan akan menyebabkan kita dalam kepayahan lah. Okey. Ada audit ke apa benda. Okey, untuk riba biasanya kita akan buat testing randomly yang berdasarkan apa yang ada dalam BQ lah. Kalau dia tak stated dalam BQ, consultant dengan kontraktor boleh agree lah setiap berapa ratus tan dan kita minitkan dalam meeting. IOW kena pastikan test tu adalah menyamai IOW biasanya diminta ataupun IOW RE dia akan pergi untuk kita testing. Okey, achieve maknanya besi daripada sumber yang achieve tu kita akan bawa tapak. Jadi tugas IOW memastikan dia punya mill certificate sentiasa ada bila sampai besi tu. Sebab kadang-kadang besi tu dia orang beli dekat ni je, dekat apa hardware. Besi hardware ni besi reject. Kena faham tu, banyak besi hardware memang besi reject. So besi yang tak cukup strength. Biasa kalau kata macam kita ada banyak strength untuk besi. Untuk mild steel kita ada 250. Untuk Y kita ada 410. Untuk T kita ada 460. Untuk BRC kita ada 485. So untuk H kita ada 500. Kan? So banyak besi. Ada satu lagi besi saya dah lupa, dia ada 600 ni. Barunya besi tak sampai lagi dekat Malaysia tapi dia ada dekat Singapura. Jenisnya saya lupa lah. Okey. Apa lagi kita nak cerita? Brick testing. Okey. Dah cerita pasal besi, pasal apa tu konkrit, kita cerita pasal besi pula, pasal brick pula. Brick pun kena test. Kita kena pastikan strength besi brick tu achieve. Kalau dia specified dalam standard juga lah. Kalau tak silap saya dalam 5 Newton kita punya besi apa tu brick tu punya apa tu strength required. Lepas tu water absorption test kena test. Kalau tak apa tu tak dia kena pass both test ni sebelum kita boleh benarkan dia guna di tapak. Okey. Ambil sampel lah randomly lah, ambil dekat tapak, IOW bincang dengan tu, pergi je test. Tak payah tunggu RE. Kalau nak tunggu RE pun boleh, tapi tak payah tunggu pun boleh, tak ada masalah. Okey. Apa lagi tugas IOW? Tugas IOW lagi lah memastikan konkrit besi disemak sebagaimana sepatutnya sampailah bangunan komplit. Lepas semak besi konkrit, kena ada pula checking kan, macam beam apa tu, kolom tu, sizes dia kena check kan. Tu check homework tu sizes dia. Lepas tu cleanliness dia pun kena check. Lepas tu kita punya kolom verticality of column paling penting. Kita kena check, kalau tak nanti kolom kita terkeluar. Kita kena check. Biasa saya tengok bangunan lah. Jangan banyak sangat kita ambil. Kurang daripada 10, kurang pun tinggi dah tu. Saya ambil 5 je.
Sebab kalau kita ada 10 tingkat, bawah tu beza sampai ke atas 50 mm. Susah kita nak bagi ngam balik 50 mm ni. Bukan sikit, susah kita nak bagi ngam balik. So sebab kalau 50 mm masih tak nampak. Kalau dia pergi sampai 75 mm, kita kena letak besi pula. Nak bagi lekat konkrit atas. So maknanya benda ni akan menyusahkan semua. Kalau tak letak, nanti jadi bangunan tu akan lari. Daripada sini bawah ni sampai 75, naik sampai 100 dia akan lari. So control masa kita buat verticality checking, cukup penting untuk kita control berapa mm. Makin rendah makin bagus. Biar orang kata kita kejam sikit lah, biar orang kata macam tu, asalkan kita selamat kemudian hari. Jangan bagi tolerance lebih sangat, nanti akan menyusahkan kita juga nanti untuk dapatkan dia punya vertical. Stiffness distance ni penting untuk butter lah kan, untuk ikat butter. Apa tugas stiffness? Stiffness ni bukan untuk loading, dia untuk dia nak load bearing punya. Jadi maknanya untuk butter kita ada vertical stiffener, kita ada horizontal stiffener. Okey, biasanya consultant dia akan specify lah dalam 4 meter ke 5 meter, bergantung pada consultant. Kadang consultant dia rigid lagi dari 3 meter, tapi saya lebih selesa dengan 4-5 meter lah. 5 meter tu okey lah maksimum. Just untuk alang butter tu daripada bergerak. Okey. Waterproofing DPC, ini pun saya dah cerita tadi, cuma dalam toilet pun kita ada, kena ingat lah, kita ada waterproofing dekat toilet dengan flat slab area. Cuma type of waterproofing tu tak sama lah, macam yang DPM, DPC tu dia lebih pada bitumen lah, bergantung lah kepada kontrak BQ dan proposal daripada kontraktor yang diluluskan oleh pihak arkitek lah. So yang approve ni IOW arkitek, cuma inspection untuk water technical test apa semua itu sepatutnya dua-dua penting lah. Bila memang orang kata tu bawah skop arkitek waterproofing, tapi ia melibatkan struktur juga. Sekiranya bocor, besi akan karat. So bila besi karat, akan bermasalah. So okay, soil settlement. Okay. Okey, yang ni saya bagi lebih sikit detail. Apa itu penyebab soil settlement? Settlement and cost of settlement ni, improper earth filling shall be follow the testing requirement layer. Okey, itu improper testing tu, improper filling tu memang banyak berlaku. Biasa kalau ikut JKR macam saya cerita tadi, kita kena test every 200 to 5 kalau ikut JKR. Dia lagi particular berbanding dengan kalau conventional kita bagi 300. Ada sekarang ni dia bagi sampai 380. Bergantunglah pada consultant. Bergantunglah kepada consultant. Kalau dia lulus, then okey lah. Tak ada isu. Okey. Sebelum kita buat soil filling, soft filling tu kita kena identify dulu. Kita kena buat apa tu, pastikan kita buat plastic limit dan liquid limit test lah. Kita nak pastikan tanah yang kita guna tu bukan unsuitable material. Kita dah beli elok-elok, rupanya unsuitable material, tak gunalah kita dam untuk buat testing kan. Lepas tu kita pula daripada tanah yang kita ambil itu, kita kena buat proctor test untuk pastikan kita dapat NDD value. Barulah kita boleh trigger untuk FTT lah bila kita buat compaction of each layer. Okey. Structure crack. Apa fungsi, apa penyebab construction, apa definisi construction crack yang dimaksudkan oleh BS 8110, dia bagi tahu lebih daripada 0.3 mm, maknanya dia consider major. Consider major. So maknanya kita perlu ada semakan seterusnya bila membuat dan perlu dibuat semakan seterusnya lah. Okey. Crack ni boleh banyak berlaku lah. Satu lagi dia sebab pertamanya oleh shrinkage lah, panas, cuaca, terma crack kan. Bila kita konkrit contohnya, contoh ini konkrit. Kadang-kadang IOW dia main batal konkrit tengah hari. Tapi apa benda dia tengah hari pun
dia tak tahu besi tu bila tengah hari panas. So awak tak siram air. Jadi bila panas, jumpa pula konkrit panas, habislah kita. Kan? Curing pula lambat, habis, semua habis. So, nasihat saya, konkrit cuma buat malam, atau sejuk sikit cuaca, ataupun sebelah pagi. Pastikan ada benda tu. Kalau nak juga konkrit, kalau tengah hari pukul 11, pukul 11 ke apa benda, basuh besi tu dulu. Bagi dia sejuk, cooling down dia punya temperature tu. Panas besi tu akan, dengan panas konkrit, dia akan okey. Yang ni crack ni banyak berlaku di tapak, tapi biasanya bila berlaku crack ni dia ada banyak faktor, antaranya design error mungkin ada, yang lama punya owner mungkin tak tahu, design lama tak tahu design, dia buat pertambahan saja, tak refer pada design yang lama pun ada berlaku. Lepas tu inspection dekat site dia main bedal aja, so dia tak apa tu, tidak memahami konsep. Ialah kebanyakan IOW ni kadang-kadang yang fresh, yang kurang faham. So, sebab tu IBM nak, okey, kau 2 tahun pada pengalaman dengan kontraktor, baru kau boleh jadi IOW. Dan kalau kau lama, okey, mana cantik. So kalau yang baru-baru fresh ni, kan kadang-kadang take for granted lah. Okey, link konkret, link shear dah okey, dah okey semua. Pada awal hal, dia tak faham dekat mana shear yang maksimum. Dekat shear yang maksimum tu, di situlah akan berlaku cepat crack. Kalau dia take for granted. So, kadang-kadang benda-benda macam ni, kena memahami reka bentuk, asas reka bentuk kalau kita tak ada pengalaman supaya kita boleh apa tu buat justification yang betul. Dan sekiranya kita tidak yakin untuk IOW baru, pergilah jumpa RE, dapatkan nasihat dulu, pandangan dia dulu, atau call dia macam ni. So RE biasanya dia ada pengalaman lah, insyaAllah dia boleh bagi nasihat lah, apa yang sepatutnya. Okey. Apa lagi yang melibatkan kos wall crack, brick dengan plastering isu yang tadi water, bila kita nak plaster apa tu dinding bata, kita kena pastikan kita dah nak pasang brick, kita kena pastikan kalau ikut specification brick tu kena rendam. Bata ni kan panas, kan? Kena rendam. Lepas tu plastering tu, kapur tu kena rendam 24 jam, bagi dia cool dulu, baru kita pasang, baru kita plaster. So benda itulah yang kadang-kadang yang tidak, memang bukan kadang-kadang, memang tidak pernah, jarang lah saya tengok benda tu dia ambil oleh kontraktor. dia buat oleh kontraktor. Apa lagi yang crack wall? Ini sequence of work, heavy vibration work. Kita buat plaster siap dah, bata dah siap pasang, tapi jalan tak buat lagi. Subgrade tak compact lagi. Bila kita compact subgrade, subbase, kita pakai heavy punya compactor. Jadi bila heavy, gegar, crack pun berlaku. Itu during construction lah kan. Lepas tu dekat yang apa tu, dekat different density of material pun berlaku juga antara beam dengan apa tu, bata lah beam dengan bata. So kan dia ada bata ni, density dia dengan konkrit ni berbeza. So dekat situ pun ada crack. So you kena letak wire mesh ke apa benda untuk pastikan benda tu SMAC ke, untuk pastikan benda tu tackle. Ini tadi saya dah cakap dah. Shallow foundation, load, soil bearing capacity, itu upaya. Semuanya berkaitan dengan keupayaan galas tanah. Okey, macam mana nak rectify crack ni?
Rectified crack ni kalau structure crack, kita boleh guna Sika grout atau pressure grout lah. It's common practice lah. Untuk non-load bearing, structure just minor plastering lah, touch up lah dengan skim coat lah. Itu skim coat tu mahal. Biasanya touch up dengan cat je. How to report to owner? Maknanya yang ni ambil foto, kita kalau biasa orang lama-lama dia lebih biasa dengan orang kata D-lab report dilapidation report. Maknanya kita kena buat inspection, bagi tahu owner, sebaik-baiknya kita buat inspection lah, ambil gambar semua, advice owner apa tu bila kita dah siap semua tu, kita akan advise owner lah apa outcome kita daripada inspection lah. Dan apa tu dengan dia punya gambar dengan penerangan dan saranan kepada owner apa yang perlu kita buatlah, apa owner buatlah. Okey, itu saja presentation saya hari ini. So kalau ada apa-apa soalan, boleh kita cuba bincang. Terima kasih. Assalamualaikum. Ada apa-apa soalan? Hello? Tak ada. Tak ada. Semua jelas Tadi ada Encik Hafiz tadi ada soalan ni kan? Ya. Dekat chat Kat chat. Okey. Asis flat roof waterproofing berapa lama dari pemaju? Okey, benda ni subjektif sebab dia bukan long life punya warranty. Normally 5 to 10 years lah, bergantung lah ada pun sedang lebih lagi, kurang lagi. So maknanya bila kita dapat nak beli satu material tu, kita akan jumpa pemaju, dia akan jumpa kontraktor ke pemaju, dia akan specify dalam dia punya kontrak berapa lama dia nak warranty tu. Jadi kontraktor akan follow apa yang pemaju nak. So kalau kontraktor pemaju tu kata 5 tahun, so 5 tahun lah kontraktor tu akan dapatkan warranty daripada supplier tu. Sebab makin lama warranty tu, makin mahal lah material tu. Normally dia takkan bagi yang lama lah. Ini biasa lah, pemaju dia takkan bagi yang lama sebab mahal tu cost bagi dia lah. 5 tahun tu maksimum lah. Kalau dapat 10 tahun tu kira boleh celebrate hari raya tu. Okey, untuk tahu macam mana crack, bila dah terdapat crack, macam mana nak tahu structure atau plaster steaming crack sahaja. Okey, wall ni kita tengok wall ni kita ada shear wall, kita ada non-load bearing wall lah. Yang shear wall ni memang dia structure wall lah maknanya dia lebih pada macam dia menanggung beban berbanding dengan brick wall dinding bata biasa. So dinding bata biasa dia tidak menanggung beban. Beban di atas dia tak ditanggung oleh beban bawah. Bata non-load bearing cuma ditanggung oleh beam sahaja. Beam yang bawah, bukan beam yang atas. So sebarang crack tidak menjejaskan structure lah. Kita tak menjejaskan structure. Cuma kita kena touch up lah. Asalkan kita ada dawar bar atau dia panggil shear bar juga setiap layer, maknanya 244 lah 244 tu dia ada shear bar lah So crack tengah-tengah tu maknanya plaster crack. Kalau katakanlah dekat kolom berlaku crack tu, you kata mungkin kolom crack. Nak tahu kena chip off lah. Dia tak mata kasar, kadang-kadang dia plaster ni dia kalau dia lebih kurang dalam 14 mm kan, tebal dia 15 mm. So kalau 15 mm tu you pergi sampai 30 mm dia pergi tu, maknanya tu structure lah. Kalau you just pergi dia
Contoh kalau kata brick wall dia 114 kan. So butter side cuma 75 mm. So 75 1 tolak 1 14 tolak 75 kita ada lebih kurang dalam 25 campur 14 lebih kurang dalam 39 40. So maknanya both sided dia ada lebih kurang 20 mm. Contoh 20 mm thickness. So maknanya kalau lebih daripada 30 tu itu saja. Kalau dalam 20 15 dia punya tebuk tu itu bukan saja. Itu cuma surface crack. So you boleh repair. Okey. Okey. Tuan biasanya inspection rumah baru terima apa drawing kita perlukan? Satu-satu. Okey, yang drawing yang kita perlukan biasanya kita perlukan architecture drawing lah. Architecture drawing kalau sebab kita civil kita perlu architecture drawing lah. Civil drawing kita tak lebih pada kalau macam rumah flat ke rumah apa ke, kalau nak civil drawing kita payah nak baca sebab semua dia tertulang besi ni dalam apa? Dalam konkrit. So kita tak tahu takkan kita nak pecahkan kan? So maknanya kita lebih perlu architecture drawing. Kecuali kalau rumah atas tanah. So itu kita nak tengok longkang dia apa semua tu sama ada dia suspended kena suspended itu kita perlu civil drawing lah. Sebab mechanical apa semua tu kita tak tahu kadang-kadang ialah mechanical ni pun satu perangai juga kan kita pengalaman kan kadang-kadang mechanical ni structure dah siap tiba-tiba dia bam ditebuk beam. Ditebuk beam tu pecah kita punya besi tu patah apa semua putus dia tak cover kita. Dia tak bagi tahu kita. So maknanya kita jadi dia tampal dia. Elok-elok dia tampal. So kontraktor lah. Jadi kalau IOW tak memainkan peranan bermasalah lah struktur tu. Bermasalah lah struktur tu. Lepas tu so yang ni saya concludekan kalau rumah baru kita perlu architecture drawing lah. Kalau CNS drawing kita tak boleh nak baca. Sebab kita kalau kita nak naik ke bumbung boleh lah kita kalau nak naik ke bumbung kita boleh pakai roof trusses punya drawing, shop drawing lah. Itu boleh lah kalau nak check sampai bumbung lah. Kalau yang lain kita semua dalam simen kan, semua dalam konkrit susah nak baca sebab nak nampak sebab semuanya tak boleh nampak lah. Tak boleh nampak. So kita tengok lebih pada architecture drawing. Okey. Selepas konkrit slab atau wall, bila perlu dibuat konkrit curing, apa yang terbaik untuk curing? Okey, konkrit curing ni bila konkrit itu set, masa kita konkrit kita terus cure. So dalam according to BS dia curing kena 7 hari. Kalau ikut US standard dia kena 5 hari. So BS dengan AS standard S tu lain dia punya hari So tapi Malaysia ni biasa ikut BS lah. So curing ni dia boleh garnish kita basahkan. Satu lagi kita boleh guna curing compound lah. Tapi kontraktor dia suka guna curing compound sebab kalau garnish ni kena rendam air kan supaya air tu dia sentiasa basah. Kalau nak rendam air terus pun boleh. Tapi masalah dia tak mungkin lah kan nak rendam air terus tu. Maknanya boleh lah garnish wet garnish rendam air lepas tu curing compound. The best saya fikir curing compound lah. Curing compound. Ada lagi soalan? Menjawab tak tadi? Menjawab soalan tak saya jawab tadi? Kalau tak menjawab boleh tanya. Mungkin saya punya penerangan tak cukup untuk menjawab soalan tuan-tuan.
Okey, beza QS ukur bahan dan ukur bangunan beza. QS ni kita kira kuantiti kerja dekat tapak, berapa banyak kita nak guna barang, kan? Selaras dengan BQ, kan? Apa yang diperuntukkan yang kita masuk harga. Ukur bangunan ni pula adalah lebih kepada maintenance, building maintenance. So dia lain. Building maintenance dengan ukur bahan lain. So nama lain bagi ukur bangunan ni, kalau nama kita itu dia / building maintenance lah. Dia buat untuk kerja-kerja maintain building. Kerja maintain building. So apa kerosakan building tu, apa yang perlu diperbaiki, bangunan yang sedia ada tu, itu bawah ukur bangunan. Boleh Ada soalan lain lagi? Ada soalan lain lagi? Tak ada tuan. Tak ada. So kalau tak ada apa, kita boleh end session kita lah. Kalau tak ada apa. Okey. Semua okey ya? Terima kasih tuan. Okey, sama. Okey. Alright, terima kasih Tuan Waqar. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam.